Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi pada semua murid-murid di seluruh Malaysia. Bersama hari ini, Cikgu Roslan akan kita belajar, kita akan meneroka berkenaan dengan tulang berongga dan tulang padat. Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum. Adik-adik sedang menonton Teroka Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli. Siapa lagi yang si cantik kat sini? Tiba. Okey, cikgu, hari ini kita akan sama-sama meneroka subjek yang sangat menarik. Kalau cikgu datang je, mesti saya dah dapat tahu dah. Saya punya perut akan kenyang dan hati saya senang. Ya, betul. Cikgu Roslan, apa khabar? Terima kasih, khabar baik. Alhamdulillah. Tak berapa baik juga sebab saya tengok cikgu memakai itulah. andoh ni. Ya, betul. Kenapa ni cikgu? Okey. So hari ini saya pakai andoh ni adalah untuk menunjukkan berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Okey. Tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan tulang berongga dan tulang padat. Tulang berongga dan tulang padat. Baik, sebab Okey. itulah kita akan meneroka berkenaan dengan tulang untuk mata pelajaran sains ini. Sebelum kita berkenalan dengan murid-murid dalam talian, saya nak kongsikan SOP kita, cikgu. Ya, silakan. Okey, macam biasa kita jangan lupa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Terutamanya keluar bila perlu sahaja. Sama-sama kita bantu untuk kurangkan kes setiap hari. Okey, cikgu. Kita berkenalan dengan murid-murid dalam talian kita sekarang. Ya, betul. Yang ada 4 orang. Ya. Dan semuanya daripada sekolah yang berlainan. Ya. Kali ini saya bawakan khas daripada Sekolah Negeri Selangor. Wow. Ya, sekolah daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, ada sebuah sekolah dan kita akan perkenalkan pelajar-pelajarnya dan mereka ini daripada pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5. Oh, ada calon SPM juga. Ya, betul. Baik, jom kita berkenalan dengan adik-adik comel kita ni. Semua puteri-puteri. Ya Allah, comelnya. Okey, cikgu silakan perkenalkan. Kita mulakan dengan Yap Lizzie. Betul ke? Saya sebut nama awak, Yap Lizzie. Silakan. Betul. Betul. Okey, sila kenalkan diri. Hai, nama saya Yap Lizzie, tingkatan 4 dari Sekolah SMK Pandai Indah. Okey, terima kasih Yap Lizzie. Seterusnya, cikgu. Okey, saya persilakan Najwa untuk memperkenalkan diri. Najwa. Hai, nama saya Nur Najwa binti Muhammad Nazir, tingkatan 5 dari Sekolah SMK Seri Sedang. Saya ingatkan Najwa Latif tadi. Ya. Baik, seterusnya cikgu. Ada iras tu. Ada iras, betul cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Silakan Alia. Alia. Alia ni ada 2 Alia ni. Alia. Silakan Alia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aliah binti Muhammad Razi, merupakan murid tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Miniam. Wow. Taman Desa Miniam Taman Desa Miniam. Pertama kali saya dengar nama sekolah Taman Desa Miniam. Canggih nama sekolah dia. Baik, seterusnya kita ada Alia Nasuha. Silakan Alia. Hai, nama saya Alia Nasuha binti Azri Syam. Dari tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam. Okey. So kita ada 4 buah sekolah hari ini. Yang sama-sama nak meneroka untuk mata pelajaran sains kita. Okey, cikgu, apa yang menariknya tentang tulang ni? Kenapa kita ada kek depan ni? Wah, okey. So hari ini kita akan sebenarnya konsep hari ini adalah untuk menguji 2 jenis tulang, iaitu tulang berongga dan tulang padat. Okey. So kita akan buat satu eksperimen dalam bentuk ujian. Okey, bagaimana kekuatan untuk kedua-dua tulang ini. Okey, dan kita juga buat pertandingan kepada pelajar-pelajar. Okey, pelajar-pelajar di rumah akan bersama-sama buat eksperimen hari ini, bersama-sama sediakan bahan untuk eksperimen hari ini. Dan untuk ujian tersebut, kita akan buat satu pertandingan siapa yang paling kuat dia punya golongan kertas atau silinder yang kita buat eksperimen hari ini. Okey, dan siapa yang paling banyak yang dapat menyusun buku teks ke atas kita punya eksperimen kita hari ini, so dikira sebagai pemenang. Ada hadiah.
Oh, ada hadiah. Ada hadiah. Bila Semua cikgu bagi datanya. hadiah tu? Hadiah itu kita akan transfer saja. Okey, boleh ya? Kita transfer saja. Kita sekarang semuanya kena virtual lah. Virtual. Kan, tanpa Okey. sentuhan. Okey, jadi itu antara ganjaran yang diberikan oleh Ya, cikgu. betul. Bukan orang kata dapat ilmu, dapat orang kata penghargaan juga. Ya. Baik, kita akan teroka lebih banyak lagi untuk mata pelajaran sains berkenaan dengan tulang ni. Tapi kita nak berehat seketika. Ya, betul. Silakan. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat 206 tulang dalam tubuh seorang dewasa dan setiap tulang memainkan peranan penting untuk tubuh berfungsi dengan baik. Sekiranya ada yang patah, maka semua tulang di sekelilingnya tidak dapat melakukan tugas dengan baik. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Roslan untuk kita sama-sama meneroka mata pelajaran sampai cikgu belum habis. Mata pelajaran sains untuk topiknya tulang berongga versus tulang padat. Okey, di dalam talian juga ada sama-sama dengan kita meneroka murid-murid dari 4 buah sekolah yang berlainan. Okey, cikgu, apakah yang akan kita teroka sekarang ini? Okey, so tadi Eli tengok saya pakai anduh. Itulah kenapa? Dah sekarang ni dah baik dah agaknya. Macam magic pula. Tadi ada, sekarang tak ada. Okey, sebenarnya saya nak tunjukkan, sebenarnya tulang kita ini adalah satu organ. Okey, organ di mana dia boleh pulih secara sendiri. Okey, dia tidak akan menunjukkan kecederaan atau luka pada tulang tersebut. So dia boleh tumbuh, dia boleh membesar seperti biasa. So kita pakai anduh tadi, cuma kita nak merehatkan dia supaya dia bertumbuh semula seperti keadaan asal. So itu kita pakai anduh tu kalau kita patah tangan atau kita tercedera. Ataupun boleh guna simen juga, ya, cikgu, boleh. kan? Ada kalau yang kecederaan yang agak serius, kita mungkin akan pakai simen lah. Ini yang biasa mungkin kita pakai anduh saja untuk menahan daripada kita melakukan pergerakan-pergerakan yang lesap. So hari ini kita akan buat ujian berkenaan dengan 2 jenis tulang. Seperti yang kita tahu, dalam badan kita ada 2 jenis tulang, iaitu tulang berongga dan juga tulang padat. So kita nak tahu kekuatan untuk kedua-dua tulang hari ini. Tapi saya tak bawa tulang. Tak bawa tulang? Tak bawa tulang. Tapi cikgu bawa? Kita bawa satu eksperimen di mana hampir-hampir sama bagaimana kita nak uji kekuatan tulang. Hampir-hampir sama. So kita gunakan hari ini, kita katakan satu gulungan kertas, tapi sebelum tu saya sediakan dulu, saya perkenalkan dulu apakah bahan-bahan untuk kita buat eksperimen kita hari ini. Boleh, cikgu. Ataupun alat-alat radasnya. Yang pertama kita perlukan kertas A4. Kertas A4, saiz A4. Tak kisahlah warna kuning ke, warna merah ke, warna putih pun tak ada masalah. Tak ada masalah warna. Tak mana tidak memberikan apa-apa. Jadi cikgu pilih sini kuning dan merah jambu. Yes, betul. So kita ada gunting dan kita juga ada pembaris. Dan jangan lupa pita cellophane. Cellophane. Selotip. Selotip. Dan boleh buat sendiri. Kita ada kotak. Ini kotak. Kotak. So kalau kita nak pakai kotak yang sedia ada di rumah, boleh. Ini cikgu buat sendiri ke kotak ni? Ya, buat sendiri. Wow. So kita ada 2 kotak hari ini, penutup Kita ada nak guna penutup dia dengan bawah dia tu. Sebab saya sediakan untuk Eli satu hari ini buat eksperimen. Kita nak tengok sama ada cikgu, Eli ataupun pelajar Google Meet atau ada pelajar di rumah yang nak mencuba pun boleh. Pun boleh juga. Untuk pengetahuan Eli, ini adalah eksperimen wajib. Eksperimen wajib untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 yang nak menempuh SPM pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dan seterusnya lah. So cikgu harap pelajar-pelajar di rumah sana tolong pastikan kamu tengok sebetulnya bagaimana nak buat
sebabnya mungkin dia akan memberikan gambaran kepada kamu contoh eksperimen yang kita boleh lakukan sendiri di rumah. Maknanya tak pergi sekolah sekarang kan. Yelah, betul. So kita boleh lakukannya di rumah saja. Alang-alang ada banyak masa terluang tu, boleh lakukan aktiviti ya, juga. betul. So kita boleh mulakan? Boleh, silakan cikgu. So kita tanya pelajar 4 orang ni. Okey, pelajar-pelajar cikgu dah sedia ke? Okey. Boleh tunjukkan bahan-bahan yang kamu telah sediakan? Okey, so ada kertas. Okey, so ada kertas. Okey, kertas ini untuk eksperimen yang kita jalankan. So kita ada gunakan saiz A4. Okey. Kamu boleh gunakan ataupun pelajar-pelajar di rumah boleh gunakan untuk 3 keping ataupun 3 helai kertas. Okey. 3 Okey, helai. 3 helai. Permulaan dia. Okey, permulaan dia. So kita gulung. Okey. Okey, bukan gulung macam tu sahaja. So kita kena tahu diameter. Kita kena malarkan diameter dia. Wow. Okey, diameter untuk bulatan kertas ini gunakan pembaris. Okey, gunakan pembaris iaitu 4 cm. 4 cm. Kita ukurlah. Jadi 4 kita cm. boleh laraskan dia dengan longgarkan tangan kita. Longgarkan tangan kita. Baik. Okey. Dan bila dah longgarkan 4 cm, so kita ambil selotip tadi. Okey, so kita letak. Okey, dan okey. So kita tengok bagaimana pelajar di studio yang buat 4 orang tu macam mana? Pelajar di dalam talian. Okey, yang di dalam talian. Boleh tunjuk? Cikgu nak saya buat sekali? Okey, boleh. Boleh? Alright. Okey, saya pilih warna merah jambu lah. Okey. So boleh kita dah gulungkan pada diameter 4 cm kita malarkan pada 4 cm. Okey. Okey, ataupun yang cikgu dah gulung ni ada. Okey, yang ini cikgu gabungkan kertas warna putih dengan kertas. Cikgu, minta tolong hulurkan pembaris. Silakan. Terima kasih. 4 cm cikgu? Ya, diameternya adalah 4 cm. Okey. Boleh? Boleh, Eli? Saya tengah laraskan keluasan bulatan ni. Okey. Saya rasa ni dah lebih kurang 4. 4. Boleh ambil selotip. Okey, boleh. Jadi golongan kertas ni mewakili? Untuk mewakili tulang. Tulang. Nanti kita akan kategorikan dia ada pada 2 jenis tulang. Iaitu tulang padat dan tulang berongga. Okey. So kita kena gulung ini sebanyak 4 gulungan. Okey. 4 gulungan. 4 gulungan. Okey, saya dah sediakan 4 gulungan yang ada di depan ni. Ada 4 ya. gulungan. Okey, dan untuk tulang padat, so kita gulungan seperti biasa. Okey, gulungan seperti biasa. Okey, pelajar-pelajar di alam maya sana macam mana? Okey. Alam maya. Alam maya. Wow, okey, ada warna oranye, ada warna jingga, ada warna putih, biru. Macam-macam warna ada ya. Okey. Okey. So untuk menjadikan dia tulang padat, okey kita pun ambil 3 helai juga. Okey, so kita lipat dan kita lipat dia. Lipat kecil-kecil? Dia lipat. Tak kisahlah lipat macam mana pun. Ya, baik, betul. Cuba Eli. 3 helai juga. 3 helai. Padat Okey. So kita kemetkan dia. Kemetkan dia. Kemetkan dia supaya dia nampak nampak ketat. Nampak dia padat lah. Dia padat So kita masukkan dia ke dalam. Penyekkan dia. Oh, jadi kita perlukan kertas yang banyak? Yes, betul. Kita tiga gumpalan ni yang boleh masuk untuk di dalam kita punya silinder ni. Allah, dia terbuka lah cikgu. Memang tak macam apa. So tak apalah, macam ni tak apa? Tak apa. Kita kena padatkan lagi, kita kena buat lagi. Kalau terbuka macam ni tak boleh lah cikgu? Kita nak nampakkan dia macam ni. Dia banyak lah. Cuba dirasa. Berat. Lah. Padat Berat. Jadi berat. Sebab dalam dia penuh. Penuh. Ya, betul. So kita kena ada 3
gulungan tadi yang kita buat tadi dan kita masukkan ke dalam. Okey. Okey. Boleh, Yang tu yang ni dah siap lah. Okey, yang dah antara siap. contohnya. Alright. Okey. Kemudian cikgu? Okey, kemudian Apakah sebab cikgu kata dia mewakili tulang. Ya. Jadi ini tulang. Okey, ini kita wakilkan dia sebagai tulang padat. Tulang padat. Tulang padat sebab dalam badan kita ada dua-dua jenis tulang ni. Okey. Tapi untuk biasa mamalia, vertebrata ni mempunyai paling banyak tulang padat. Oh, patutlah keras. Patutlah susah. Untuk pengetahuan Naili, kita ada contohnya spesies burung. Burung. Burung burung boleh terbang. Okey. So burung mempunyai paling banyak tulang berongga. Tulang berongga. Ya. Sebab tu dia ringan, dia boleh dia terbang. ringan, gisinya rendah, so dia boleh terbang. Jadi kalau kita ada banyak tulang berongga, kita pun boleh terbang, kita cikgu. boleh terbang, boleh jadi ringan. Oh, itulah dia. Itulah sedikit berkenaan dengan tulang berongga tu. Macam mana? Patutlah bila orang tanya kenapa manusia tak boleh terbang. Jawapan saya secara saintifiknya, kita tak ada tulang berongga yang banyak. Ada, tapi kandungannya tak banyak. Sebab kita ada 206 tulang. 206 tulang yang bersambung. Okey, kita ada satu tulang yang di mana tidak bersambung dengan tulang yang lain di pada badan kita. Itu namanya tulang eye height. Height. So tulang ini dia berada pada tenggorok. Okey. Dan dia menampung leher kita. Okey. So jadi dia fleksibel. Ya, fleksibel dan dia tak bercantum dengan mana-mana tulang yang lain. Okey. So, tulang ni ke trachea ke? Ya, ada betul. Dekat tenggorok ataupun dekat trachea lah kan? Ya, dekat trachea. Situ satu-satunya tulang yang tidak bercantum, tidak bersambung dengan semua tulang yang ada dalam badan kita. Baik. Itu saja satu tulang dia. Itu satu-satunya. Okey. Yalah betul juga sebab dia satu je stand alone kan. Ya, betul. Berada di situ. Baik, okey. Pelajar kita nak tengok murid-murid punya hasil. Hasil boleh tulang. Tunjukkan untuk tulang padat. Tulang padat. Tulang Banyaknya padat. tulang dia warna-warni. Tulang padat. Semua tunjuk tulang padat. Okey, ada berapa? Ada 4 kan? Ada 4, betul? Ada 4 ya? Ada 4 tulang padat. Ada 4 tulang padat. Okey, Deli ada 1, ada 4. Okey. Saya warna merah jambu. Okey. Allah. Alright. Okey, yang dekat saya ni adalah tulang padat. Okey, dekat cikgu adalah tulang berongga. So dia kosong. Ya, kosong. Okey. So boleh pelajar-pelajar di rumah pun boleh mencuba. Okey, sambil-sambil kelas tu boleh gulung kertas. Okey, boleh buat untuk aktiviti ni hari ini. Okey, untuk menunjukkan perbezaan di antara tulang berongga, kekuatan tulang berongga dengan tulang padat. Okey, cikgu. Alright. Seterusnya. So kita akan buat ujian berkenaan dengan tulang ini. Okey. Ada kena-mengena dengan kertas lagi? Okey. So kita ada untuk ujian tersebut kita gunakan kotak. Kita gunakan kotak. Kotak. Penutup kotak. Inilah. Tapi cikgu rasakan ada pelajar di rumah. Murid-murid di rumah. Okey, dan boleh gunakan kertas marilakat ini untuk buat kotak. Macam ni lah? Ya. Ini cikgu sendiri yang hasilkan yang tak kat tangan Kak Eli ni. Okey. Kita boleh hasilkan sendiri ataupun kita guna yang sudah digunakan. Kotak-kotak yang kita di rumah, kotak kasut ke, kan yang ada penutupnya tu. So kita boleh gunakan. Kita semula kita tak membazir. Tidak membazir. Okey, kenapa kita guna penutup kotak cikgu? Okey. Kita gunakan penutup kotak itu adalah untuk menahan beban daripada tulang yang kita gunakan. Menahan beban. Okey. So kita gunakan kotak ini sebagai penutup. Okey. Tunjukkan. Sebab kita akan buat ini dalam bentuk satu pertandingan sekejap lagi. Wow, cikgu ada ganjaran tu? Ya, ada ganjaran tu. So, kita gunakan beban dia iaitu buku teks. Okey, buku teks kita akan susun satu-satu bersama-sama dengan pelajar-pelajar atau murid-murid yang ada. Okey, so kita letak satu-satu. Kita akan letak sama-sama. Siapa yang rebah dahulu,
dia punya kotak ini bersama tulangnya, dia terkeluar daripada persaingan. Terkeluar daripada pertandingan. Dia terkeluar daripada pertandingan. So kita akan mulakan dengan tulang berongga dahulu. Jadi kiranya asas untuk pertandingan ni adalah untuk menstabilkan tulang-tulang ni dulu. Ya, untuk menguji kekuatan golongan kertas yang kita wakilkan sebagai tulang tadi. Okey. Baik. Okey. Jadi kita nak mulakan sekarang, cikgu? Okey, kita tunjuk contoh dia dulu. Okey, so kita ada 4. Okey, so kita ada 4. Okey, kita tegakkan dia. Okey. So, kita letak. Macam itulah konsep dia. Konsep dia macam ni. Okey, ni kita tunjuk demo dulu lah. Kita tunjuk belum demo. lagi mula pertandingan. Ya, belum lagi. So, kita tunjukkan dulu demo dia macam mana. Okey, saya alihkan dulu. Okey. Selotip. Okey, so Elly nak cuba? Macam buat rumah lah. So Elly nak cuba untuk tulang. Ini tulang berongga, cikgu gunakan? Ini tulang berongga. Berongga saja. Cikgu, kita nak tanya, kawasan badan kita kat mana tulang berongga Okey, terdapat? kita paling banyak kawasan tulang berongga adalah pada sekitar kawasan abdomen. Abdomen dekat badan lah. Dekat badan. Kita punya kawasan organ yang contohnya hati, daripada kawasan jantung, rusuk sampai kepada abdomen bahagian bawah dekat lekungan pelvis. Sebab itu tulang yang paling panjang di rangka manusia adalah tulang peha. Tulang itu adalah tulang paling panjang. Saya ingat tulang belakang. Bukan, tulang paling panjang adalah tulang peha. Tulang paling, dan itu adalah tulang padat. Bagaimana nak menyokong jisim badan kita nak bergerak, nak berjalan sana sini? So, dia memerlukan tulang yang padat. Okey. Jadi tulang padat dalam badan lagi banyak daripada tulang berongga kat badan manusia. Kita mempunyai tulang padat yang lebih banyak. Contoh saya bagi tahu untuk haiwan mamalia ataupun haiwan vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Okey, haiwan ini contohnya seperti gajah. Mengandungi 91% tulang padat yang ada dalam badan dia. Sebab dia nampak tegak dan rangkanya adalah haiwan yang paling besar, rangkanya haiwan di atas darat. Kalau dalam air tahu kan, mesti ikan paus. Okey, kalau macam itu cerita tentang gajah pula. Kalau macam retak tulang macam cikgu pakai andung tadi tu, walaupun kita ada mempunyai tulang padat, macam mana pula cikgu? Masihkah dapat menampung ataupun ada waktu nak memulihkan semula tu? Okey, sebenarnya tulang ini adalah satu organ. Organ di mana dia boleh sembuh sendiri. Maksudnya dia boleh baik sendiri. Ada sel-sel di dalamnya tadi yang membantu supaya dia boleh sembuh dan kembali ke keadaan asal. So bila tapi dia mengambil masa. Sebab tu kalau kita pakai andung, kita memerlukan masa juga. Okey, kalau kita pakai semen, kita perlukan masa supaya tulang tadi tumbuh balik. Dia walaupun macam mana pun, walaupun usia kita semakin meningkat, masih boleh sembuh tulang. Okey, soalan Elly tadi cakap usia kita meningkat. So saya nak ceritakan pasal kita bayi tadi, kalau contoh kalau umurnya bayi dilahirkan ada 300 lebih tulang. Okey, dan bila dia membesar menjadi dewasa, tulang-tulang yang 300 lebih itu jadi kurang. Jadi 206. Kenapa? Yang dewasa sekarang. Bukan tulang itu hilang. Habis? Bukan hilang daripada mana-mana. Dia memendek. Dia bersambung. Dia bersambung-sambung dan akhirnya dia membentuk tulang seperti rangka dalam seorang dewasa. 200. Itu mempunyai 206. 206? Ya, 206. Okey, yang sempurna lah. Ya, sempurna. Macam itulah. So, kalau kita usia dah bertambah, mungkin kita katakan kebolehan untuk sel-sel pada tulang tadi untuk memulihkan itu mungkin mengambil masa. Dia terpengaruh jugalah. Ya, pengaruh. Dia merupakan organ dalam badan kita, so dia sangat terpengaruh. Baik, okey, kita akan cerita dan teroka lagi berkenaan dengan tulang dan kita kejap lagi nak buat pertandingan ni. Nak mulakan pertandingan untuk tulang rongga dan juga tulang padat. Tapi kita nak rehat seketika. Silakan. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Tahukah anda? Sumsum tulang adalah zat kenyal yang ditemukan dalam tulang besar seperti pinggul, panggul dan tulang peha. Sel induk ini yang memiliki sel punca bertanggungjawab untuk menghasilkan banyak sel terpenting dalam tubuh termasuk sel darah, otak, jantung dan tulang. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Roslan di sini. Sama-sama kita nak meneroka mata pelajaran sains untuk topiknya tulang berongga versus tulang padat. Okey, tadi kita dah bagi tahu di mana kita akan menjalankan pertandingan bersama dengan murid-murid dalam talian juga. Kita pun dah bersedia dengan model yang kita telah siapkan di depan mata ni. Jadi kita tengok murid-murid pun cikgu. Betul. Kita nak tengok, kita nak dengar dia cakap, bagi tahu bagaimana modelnya, apa yang dia buat macam mana. Okey, silakan. Kita mulakan dengan siapa cikgu? Okey, kita mulakan dengan Alia. Alia Nasuha. Alia Nasuha, boleh tunjukkan kamu punya ni? Kotak dia. Kotaknya. Okey. Boleh kamera tu kamera tu boleh tu lagi kat bawah tak? Nak boleh nampakkan tak? Dia punya seperti cikgu tunjuk ni. Tu dia. Okey. Ready ya? Okey. Sedia. Okey, kita teruskan dengan Yap. Silakan Yap. Okey, kita tunjukkan Yap punya. Okey, ini Yap punya. Okey. Seterusnya kita tengok Alia. Okey. Alia. Kat bawah tak nampak bawah Alia? Okey. Dia tak boleh tunjuk sikit. Okey, nampak dah. Terima kasih. Dan yang terakhir kita ada Najwa. Okey, kita ada Najwa. Boleh tunjukkan? Baru nak letak. Okey, boleh. Itu dia. Okey, Najwa ada tunjuk. Okey. Okey, bagus. Semua dah bersedia nampaknya cikgu? Semua dah bersedia Saya dah bersedia, cikgu dah bersedia? Okey, so kita gunakan beban dia adalah buku teks. Buku teks. Adakah murid-murid dalam talian? Semua dah bersedia dengan buku teks masing-masing. Kita mulakan dengan tulang berongga. Okey, tulang berongga dulu iaitu dekat cikgu lah. Okey. Alright. Kita mulakan, saya akan countdown. Okey. Kita letak sama-sama ya. Sekejap cikgu. Okey. Kita tunggu ya. Alright. Okey, semua murid-murid dah sedia? Okey. Ready? Okey, 1, 2, 3. Okey, kita letak satu. Satu buku. Selamat. Kita mulakan tulang berongga dulu. Okey. Okey. Yang kedua. Okey. Ketiga. Okey, nipis-nipis ya buku teks dia orang bawa ya. Okey. Lagi. Kelima. Wow, kuat juga tulang berongga ni cikgu. Tulang dah berongga berapa dah ni? Kuat, 2, 4, 6, 7. Dah 7 dah. Ada 7 buku. Yang lain masih tegap, teguh dia punya masih tulang teguh berongga. lagi. Wow, berapa banyak ni dah cikgu? Okey. 2, 4, 6, 8, 10, 11 buku teks dah. Okey, boleh letak lagi. Okey, boleh letak lagi. Wah, kuat betul lagi. Lagi. Masih kukuh. Dah tak muat kamera dah. Dah tak muat kamera. Okey, masih kukuh. Teruskan. Okey. Tapi dekat cikgu ni macam dah longgar-longgar sikit tadi. Dah longgar dah. Okey. Okey. Allahu Akbar. Okey. Dah jatuh. Okey, dah jatuh Okey, cikgu nampaknya terkeluar daripada pertandingan. Okey, kita tengok pelajar-pelajar. Okey, murid-murid. Masih ada lagi yang boleh bertahan dengan buku teks. Okey. Lagi. Siapa yang masih bertahan? Okey. Kuat juga sebenarnya. Kuat. Okey. Sebab kita ada buku teks mereka besar cikgu. Okey. Semua masih kukuh Masih kukuh lagi. So maksudnya kita ada 4 orang pemenang ni. Pemenang habislah cikgu. Tu dia. Dah satu dah jatuh. Dah jatuh. Okey. Dah terlindung dah. Okey, seorang siapa? Yap ya. Okey, Yap dah keluar daripada pertandingan. Tinggal lagi 3. Okey, yang
tiga orang ni boleh teruskan untuk meletak lagi buku teks ke atasnya Sementara beban. yang lain meneruskan letak buku teks, kita nak tanya Yap sendiri. Okey. Yap, boleh kita tanya apa menjadi punca tentang kerobohan tulang tulang berongga awak ni? Boleh buka mic, Yap? Boleh. Okey. Silakan. Tulang berongga tu lebih kuat. Tulang berongga tu lebih kuat, tapi awak punya dah roboh dah tu. Macam mana? Okey, kuat dia bertahan berapa lama? Berapa banyak buku teks yang awak mampu letakkan sebelum dia roboh? Banyak tak gila. Banyak tak kira. Okey, jadi kenapa you rasa dia boleh roboh? Adakah sebab awak kesuntukan masa atau awak nervous ataupun dia memang kurang stabil disebabkan tulang berongga tak berapa nak kuat atau macam mana? Ya. Pada pendapat awak sendiri? Kerana siapa cikgu? tulang berongga ni dia ada ruang-ruang Okey. di mana untuk menyerap tekanan tadi. So semakin banyak beban yang kita gunakan, semakin tekanan tu semakin meningkat. So yang menyebabkan dia rasa dia tak stabil. So itu dia roboh tadi. Okey, faham. Okey, ada 3 orang lagi Yang masih bertahan. Yang masih bertahan, masih lagi meneruskan. Okey. Alia Rozi masih lagi letakkan buku. Alia Nazuha kita nampak dia macam dah berhenti letak buku. Okey. Alia dah berhenti saya rasa. Alia Nazuha, awak dah masih letak buku ke Alia? Nampak muka sikit je. Masih letak. Okey. Masih lagi. Najwa dah berhenti. Okey. Najwa, kenapa boleh buka mic dan Kak Lee nak tanya, kenapa awak berhenti letak buku teks? Adakah awak rasa awak punya tulang dah tak stabil, takut roboh? Tak cukup buku. Tak cukup buku. Tak cukup buku teks. Masya Allah. Boleh pinjam buku cikgu. Buku lain tak ada? Pinjamlah buku mak ke ayah kat luar tu. Okey. So kita kita tahu bahawa bila peningkatan beban tadi kita buat, semakin lama semakin beban tu semakin meningkat. Okey. So kestabilan tadi di antara tulang berongga tadi dia akan semakin berkurang. Okey. Dan yang menyebabkan dia roboh. Baik. Okey, kalau untuk eksperimen ni lah. So kita nak uji untuk tulang padat. Boleh cikgu. Boleh, nampaknya pemenang masih bertahan. Masih bertahan. Alia. So kita ada 3 orang pemenang hari ini. Alia Nazuha, Najwa dan juga Alia Rozi. Okey. So memenangi pertandingan untuk tulang berongga. Yay. Okey. Tahniah 3 orang Okey. So kita pergi kepada tulang padat. Okey, saya punya giliran pula cikgu. Okey. So pelajar-pelajar dalam talian boleh turunkan buku dulu. So tukar untuk dah roboh dah tu. Alia Rozi dah roboh dah. Alia Rozi dah roboh. Belum dia tak aci cikgu. Tak dikira. Tak dikira Okey, so gantikan dengan tulang padat. Ya. Okey. Ya, boleh mulakan ganti dengan tulang padat. Saya pun risau juga ni kadang-kadang tulang padat ni takut kita rasa tak stable juga ke cikgu? Ya, betul. Kita tak tahu lagi ya. Okey. Okey, mari kita saksikan. Itu tulang padat mereka. Alright. Okey, semua dah bersedia? Adakah tulang padat ini boleh roboh? Adakah boleh roboh? Kita tengok sama-sama. Alia Rozi dah bersedia. Okey. Alia Nazuha. Alia Nazuha dah boleh letak penutup kotak di atas tulang padat. Ya, dah siap. Okey, dah siap. Bagus. Dan juga Najwa pun dah sedia. Okey, jom. Okey. Kita mulakan cikgu. Okey. Saya serahkan kepada Ellie pula yang meletaknya. Cikgu buat countdown. Okey. 3. Okey, dah ready 2, 1. Okey, boleh letak. Saya mulakan dengan buku teks pertama. Okay. Wow. Dia macam goyang-goyang sikit. Okey. Buku teks goyang sikit. Buku teks ketiga, keempat, kelima,
6, 7, 8, 9. Ya. Teruskan. 10. 11. 12, 13, 14, 15. Wow, cikgu. Okey ke ni? Berapa dah tadi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Okey. Saya risau ni. Risau. Sekejap. Okey, kita tengok murid-murid dalam talian macam mana. Okey, masih lagi meletak buku. Okey, semua masih stable? Okey, masih stable Tapi kita kan, harap-harap masih stable lagi. Tapi kan cikgu, Ya. tak adil untuk Aliyah Rozi sebab dia punya kotak dia tebal cikgu dan kuat. Sebab dia letakkan Sebab jatuh. takkan roboh Takkan roboh. Okey. So kita sebenarnya nak melihat bahawa perbandingan atau kita nak tengok macam mana perbezaan kekuatan di antara dua silinder yang kita kenali sebagai tulang berongga dan tulang padat. So memang betul dia punya penutup kotak itu sangat mempengaruhilah. Tapi disebabkan oleh ada pelajar yang tak boleh nak dapat alat tulis tu, dia gunakan kotak tu. So kita kirakan dia sebagai penutup kotak yang boleh macam kita biasalah. gunakan. Okey, baik. Jadi maksudnya sekarang ini tulang padat lebih kukuh dan lebih kuat daripada tulang berongga. Ya, dia lebih kuat, dia membantu untuk contoh kalau kita untuk pergerakan lah. Pergerakan untuk pertumbuhan. Okey. Alright. Jadi So kita boleh tengok sendiri daripada eksperimen bahawa tulang berongga kita dah roboh dan tulang padat kita masih lagi kukuh. Okey, kita nak tanya kepada murid-murid dalam talian. Right. Cikgu nak minta siapa jelaskan tentang apa yang mereka faham terhadap eksperimen ini. Ya. Cikgu nak minta siapa? Okey, boleh kita minta Najwa. Najwa. Boleh buka mic Najwa? Cikgu. Ya, okey. So apa Najwa boleh katakan tentang tulang padat? Apa yang Najwa faham eksperimen? tentang Apa Najwa faham? Yang saya faham, tulang padat ni lebih kukuh berbanding tulang berongga yang tadi. Okey, baik. Terima kasih Najwa. Okey, ini adalah buktinya. Ya, betul. Walaupun kita nampak kotak ni macam dah kemek-kemek, tapi tulang masih lagi di situ. So kita hanya nak menunjukkan kekuatan. Itu yang dikatakan sebagai tulang berongga versus tulang padat. Baik, terima kasih kepada murid-murid yang sama-sama buat eksperimen. Kejap lagi kita ada lagi yang lebih menarik, cikgu. Yes, betul. Eksperimen lebih menarik, kita nak berehat sekali lagi. Kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM. Tahukah anda? Burung mempunyai banyak tulang yang berongga dan bilangan tulang berongga burung berbeza-beza di antara spesies. Jisim tulang berongga yang rendah menyebabkan burung boleh meluncur dan melambung tinggi dengan mudah. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Roslan untuk kita sama-sama teroka mata pelajaran sains untuk topiknya tulang berongga versus tulang padat. Baik, kalau tadi kita ada melakukan eksperimen dan juga pertandingan. Okey, Cikgu. Saya nak tanya Cikgu. Disebabkan Cikgu kata kalau pemenang yang satu-satunya tinggal, itu dikira pemenang. Tetapi tadi ada empat-empat yang menang. So macam mana tu Cikgu? So kita empat-empat tu kita kira pemenang. Oh, ya ke? Jadi empat dapat reward lah, dapat ganjaran. Ya, dapat ganjarannya. Wow, tahniah. Okey, tahniah pada empat-empat semuanya dapat ganjaran, dapat reward. Okey. Terima kasih. Tahniah, okey. Jadi sekarang ini saya pun kira pemenang lah. So hari ini pemenang, Eli pemenangnya kami sediakan sedikit
pencuci mulut. Pencuci mulut. Pencuci mulut. Bukan sebenarnya kita ada sebab kenapa kita bawa kek hari ini. Okey, tapi sebelum tu kita nak terangkan dulu berkenaan dengan rangka manusia. Okey, sedikit Okey, kita mulakan dengan rangka manusia. Okey, rangka manusia ni mempunyai untuk orang dewasa kita ada 206 tulang ya. Okey, kita ada bahagian-bahagian yang di mana bahagian yang akan membantu satu sama lain. Kerana tulang ini dia berhubung atau bersambung antara satu sama lain. Okey, di mana untuk menjalankan kerja, okey, jika ada satu kekurangan, okey, salah satunya patah ataupun sebagainya, dia akan mempengaruhi untuk pergerakan-pergerakan tulang lain. Okey, so kita tahu bahawa daripada tengkorak sampai kepada bahagian abdomen dan pada bahagian kaki dan lengkungan pelvis di tengah itu adalah lengkungan pelvis. Okey, di mana kesemua ini adalah bersambung, bercantum dan menjalankan kerja masing-masing. Alright, dan untuk pengetahuan murid-murid juga di rumah, okey, di dalam talian dan juga Ellie, okey, untuk pengetahuan bahawa kita ada tulang yang dapat melindungi kita daripada contohnya organ-organ penting seperti jantung, otak. Okey, sebab fungsi utama tulang ni dia memang salah satu daripadanya sebagai pelindungan. Ya, pelindungan. Selain daripada untuk pergerakan. Yalah, macam dekat badan tu, apa panggil tulang? Tulang yang kat badan kita yang melindungi paru-paru, jantung, semua betul. tu panggil tulang apa? Rusuk. Tulang rusuk kan? Tulang rusuk Dan kita ada tulang yang paling penting untuk vertebrata yang mempunyai tulang belakang tulang belakang tu kita ada satu tulang pada bahagian tulang belakang yang kita kenali sebagai koksid. Koksid iaitu tulang ini adalah merupakan tulang yang dikatakan tulang yang paling penting. Kalau kita melakukan pergerakan contohnya duduk, berdiri, dia akan mengikut pergerakan kita. Di pada penghujung sekali kita punya rangka pada bahagian badan. Maksudnya dekat pinggang kita ke? Ya, pinggang. Koksid Baik, okey. Jadi apa kena mengenanya tulang dengan kek kita yang sedap ni? Apa kena dengan kek ini Okey, kena mengena dengan kek ini. Sebenarnya saya tidak boleh nak bawa tulang hari ini. Nak tengok berkenaan bagaimana agaknya tekstur tulang berongga dan tulang padat. So, kita tengok hari ini berdasarkan kek. Sebab kek, saya bawa dua hari ini kek ini. Satu kek gula hangus. Okey, dan satu lagi kek mentega. Okey, so kita nak tengok tekstur kek tadi. Pasal tekstur kek tadi mewakili untuk keadaan tulang berongga dan tulang padat. Okey, betul ke tidak? Okey. Boleh kita potong kek ini? Saya kena pakai sarung tangan ke? Boleh. Kita pakai dulu. Okey. Jadi, cikgu nak potong? Okey, boleh. Aili nak tolong potong boleh? Boleh, tak ada masalah. Cikgu nak saya potong. Okey, potong untuk kek ini. Okey, kita nak tengok tekstur dia punya kek ini. Kek mana? Gula hangus? Gula hangus dulu. Okey, saya minta cikgu satu langkah ke kanan. Okey. Kita kena penjarakan sosial. Minta maaf cikgu. Okey, saya potong ke kanan ni lah kot. Potong mana-mana boleh. Dan keluarkan dia satu. Okey, kalau macam tu hujung lah. Hujung. Supaya kita boleh senang nampak. Okey. Right. Baik. Okey. So, kita boleh angkat letak pada bahagian atas. Okey. Wow. Okey. Sinilah. Kalau kamera boleh zoomkan, kita tengok. Dan saya potong untuk satu bahagian untuk kek mentega ya. Okey. Okey. So, kita letak di antara kedua-dua ini. Alright. So, kita lihat satu strukturnya di mana ada rongga-rongga ataupun lubang-lubang pada kek, iaitu kek gula hangus. Manakala satu lagi kek mentega ini nampak tiada rongga dan dia agak padat. So itulah tekstur sebenarnya yang ada pada tulang tadi. Jadi kek gula hangus mewakili tulang berongga. Kita ada nampak ada rongga-rongga, ada ruang-ruang kosong tu kan. Okey. Jadi kek mentega mewakili tulang padat. Ya, tulang padat. So dia nampak lebih padat. Faham. So kalau kita nak bawa tulang, kita nak kena potong. Nak tengok. So hari ini saya bawa kek saja dan kita akan lihat sendiri bagaimana benda yang sama.
selama ni kita tengok. Okey, tapi cikgu membawa kek ni mengubah persepsi saya terhadap kek-kek ni sekarang. So lepas ni kalau saya nak makan, saya dah teringat tulang saya dah. Boleh, tak ada masalah. Okey, mungkin murid-murid dalam talian ada bersedia dengan kek ke atau tidak ada? Kita akan hantar gambar. Hantar gambar? Tengok saja. Okey, itulah maksudnya orang kata bentuk sebenar dalam tulang itu sendiri. Baik. Tekstur yang ada kat dalam tu. Sebab kita tengok untuk tulang padat, walaupun dia padat, tapi dia masih ada salur darah, dalam tulang tu sendiri, betul. Dia ada dalam tu sebab tulang itu adalah satu organ yang boleh tumbuh, boleh melakukan pertumbuhan. So dia perlukan nutrien. So itu yang membuatkan dia sel-sel itu berkembang dan dia boleh kembali pada keadaan asal jika tercedera. Wow, betapa indahnya keajaiban. Keajaiban. Kan, cikgu. Okey, itu adalah teksturnya. Okey, tapi kan cikgu, dalam badan kita memang hanya ada tulang berongga dan tulang padat sahaja. Kita memang ada dua jenis, dikategorikan sebagai dua jenis, tapi kita bentuk dan saiz itu berbeza-beza. Kategori kita katakan dari segi tekstur di dalam tulang. Tapi panjang, bentuk berbeza-beza. Ada tulang bahu kita lebih pendek, lebih kecil. Macam saya cakap tadi, ada satu tulang yang paling tak bersambung dengan tulang-tulang yang lain tadi, IHOT tadi, di mana tulang tadi dia berada pada kawasan tenggorok sahaja. Dia berada di situ sahaja, dia tidak bersambung mana-mana dengan tulang yang lain. Baik. Kalau cikgu cakap, cikgu ada bagi tahu tadi, tulang paling panjang dalam badan kita adalah tulang peha. Ya, betul. Tulang paling pendek? Tulang paling pendek adalah di kawasan telinga. Telinga? Ya, kawasan telinga adalah merupakan tulang paling pendek. Kita panggil step ya. Tulang tersebut dinamakan sebagai step. Step iaitu bahagian tulang di telinga. Okey, telinga merupakan tulang yang terkecil dan lembutlah. Ya, pasti tulang lembut dan saya pasti dia adalah tulang berongga. Sebab dia lembut. Jadi maksudnya tulang berongga ni bukan sahaja tekstur di dalamnya seperti kek gula hangus ni, tetapi juga dia lembut. Ya, lembut dan dia kecil dan ringan lah. Dan ringan. Baik. Sebab tu kita tengok tulang seperti haiwan seperti burung, spesies yang ada vertebrata iaitu dalam kategori yang kecil, biasanya mempunyai lebih banyak tulang berongga dan kecil. Itu selain pada burung yang boleh terbang, haiwan apa yang mempunyai tulang berongga tetapi tak boleh terbang? Tak boleh terbang. Yang kita ada contohnya, kita ada seperti haiwan yang hampir macam serangga seperti semut, cicak contohnya, cicak lizard kita ada. So dia merupakan haiwan-haiwan yang kecil yang banyak tulang. Sebab tu pergerakan untuk haiwan yang mempunyai tulang berongga ni, pergerakannya tu lebih lincah, lebih laju lah. Yes. Lebih fleksibel. So kita nak jadikan kita lebih laju, so kita kena jadi tulang kita berongga semualah. Okey, baik. Okey. Itu sahaja kita punya penerangan tentang tekstur tulang sebenarnya. Tekstur tulang. Dan kita nak berehat sekali lagi, cikgu. Sebab kita nak menikmati kek di depan ni. Okey, tapi cikgu mungkin nak rumuskan sedikit tentang tulang yang kita ni. Kita belajar hari ni ya. Okey, so murid-murid di rumah, murid-murid di dalam talian. Okey, so cikgu boleh rumuskan hari ini bahawa tulang berongga dan tulang padat ini kedua-duanya memainkan peranan. Berada dalam tubuh badan sebagai rangka, sangat-sangat memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Roslan. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian juga dan terima kasih kepada penonton di rumah. Semoga apa yang dikongsikan oleh cikgu dapat manfaat untuk kita bersama. Okey, jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.
KPM